Datuk doktor melihat isu ni, kan? Kadang-kadang orang tengok dia macam persaingan peribadi, persaingan kelompok. Macam mana? Silakan, Datuk. Okay, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mat, Datuk Dr. Mazhar, seterusnya Datuk Profesor Dr. Rozaimi, para penonton podcast Fikrah dan Hujah sekalian. Terima kasih atas jemputan untuk dapat juga kesampaian ke sini. Alhamdulillah. Saya persisnya duk tengok tu, saya tak nampak rupanya duduk atas kerusi ni. Dia nampak kat separuh elok je duk. Itu keramat tu. Keramat. Tapi sahih. Keramat yang sahih. Berbincang soal hadis palsu ini, topik ini sebenarnya tanggungjawab bersama. Dia bukan soal kelompok tertentu, aliran tertentu. Perbincangan soal hadis palsu ini bukan satu perbincangan yang baru. Topiknya bukan topik yang baru. Isyaratnya sendiri telah diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikategorikan sebagai mutawatir. Diriwayatkan oleh lebih daripada 60 sahabi radhiyallahu anhum ajma'in dan tokoh-tokoh hadis yang lain. Hadisnya Nabi SAW bersabda, "Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, siap sedia tempatnya dalam neraka. So jadi isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW ini menjadi asas kepada peranan dan tanggungjawab ulama untuk apa? Untuk menepis pembohongan-pembohongan dan pendustaan atas nama Nabi SAW. Sebagai contoh, Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah dia menjelas panjang soal ini juga dan menukilkan hadis kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu dikategorikan sebagai pendusta sekiranya dia meriwayatkan semua benda yang dia dengar. Jadi ini tak timbul soal aliran, soal grup, soal kumpulan, tetapi ini adalah soal tanggungjawab bersama. Sebab itu ulama-ulama dulu ni, terdahulu ni, usaha untuk menyusun hadis-hadis yang sahih. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Tadi Dr. Rozaimi sebutkan di awal tadi pasal Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana diuji, diimtihan, dites keilmuan dia dari sudut hadis, ilalnya dan sebagainya ketika mana dia ke Baghdad. Al-Imam Al-Bukhari dalam mengarang sahihnya, kita semua pun tahu sejarah ataupun sebab penulisan sahih, kitab sahihnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menerangkan kepada umat manusia, membezakan antara hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan seperti mana yang dinukilkan di dalam mimpi beliau, yang dinukilkan oleh para ulama hadis, bagaimana beliau menyatakan mimpi beliau pada gurunya, bahawasanya beliau bermimpi beliau mengipas Nabi SAW dan diberikan tafsiran pada mimpi tersebut, iaitu beliau menjauhkan hadis-hadis palsu dan pendustaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu clear. So jadi adakah usaha Al-Imam Al-Bukhari ni terikat dengan aliran pemikirannya ataupun kebertanggungjawabannya ke atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama-ulama a'immah arba'ah, para imam, walaupun Al-Imam Abu Hanifah dikategorikan sebagai madrasatul ra'i, tokoh daripada aliran pemikiran, aliran apa kita panggil ar-ra'i ni, bergantung kepada banyak kepada akal, istihsan, istihsan, qiyas dan sebagainya. Tapi murid-muridnya, contoh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, kemudian setelah Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, tokoh hadis. Al-Imam Syafi'i, tokoh hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh hadis. Walaupun aliran fiqhnya berbeza, tetapi itu tidak menafikan keilmuan mereka di dalam bidang hadis dan kepentingan usaha mereka untuk memastikan mereka menggunakan hadis-hadis yang sahih di dalam pandangan-pandangan dan pendapat mereka. Sebab itu berlaku perubahan pendapat, perubahan pandangan, walaupun ia asasnya ijtihad fiqh, tetapi ia juga berlaku kerana sebelum ini hadis ini padanya sahih, kemudian hadis ini padanya lemah. Dan itu yang berlaku. So jadi kalau Ustaz Mat tanya pasal soal adakah perbincangan ini dan topik ini berkaitan dengan aliran pemikiran tertentu, pada ana tidak.
ia adalah tanggungjawab semua pihak. Dia bukan bertujuan untuk menaikkan kumpulan tertentu dan menjatuhkan kumpulan yang lain, tak. Ini adalah tanggungjawab. Kita nak perang apa sekarang ni? Kita nak perangi pemalsuan ke atas Nabi SAW. Jadi, pemalsuan ke atas Nabi yang bagi kumpulan yang mendakwa nak mempertahankan Nabi SAW. Kita pun nak pertahankan Nabi. Kita pun berdakwa sedemikian. Jadi, salah satu cara nak pertahankan Nabi SAW, di samping menjunjung hadis-hadis yang sahih, tentunya menepis kepalsuan daripada baginda SAW. Wallahu a'lam.